Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Sebuah parti yang ingkar dan juga derhaka. Parti apakah itu? Mungkin anda dapat menekannya sahabat semua. Dan saya juga ingin mengongsikan kenyataan terkini daripada Menteri Kewangan yang kedua. Katanya saya bukan ahli politik, cuma bantu Perdana Menteri. Itu antara kenyataan beliau. Jadi sahabat semua, menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda kenyataan Menteri Kewangan 2, iaitu Amir Hamzah. Katanya saya seorang teknokrat, bukan ahli politik. Kenapa beliau berkata seperti itu sahabat semua? Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda yang saya petik Carta Media ini daripada Malaysia Kini. Amir Hamzah Azizan yang pernah menarajui Kumpulan Wang Simpanan Pekerja ataupun KWSP sebelum dilantik menjadi Menteri Kewangan 2 pada Disember 2023 menganggap dirinya lebih sebagai ahli teknokrat berbanding ahli politik. Katanya malah bekas ahli korporat itu menegaskan susulan pelbagai usaha yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti pelancaran kerangka ekonomi madani dan pengenalan beberapa siri dasar bagi menarik lebih banyak pelaburan langsung asing dan domestik. Tugas utamanya lebih tertumpu kepada usaha untuk membantu Perdana Menteri meletakkan Malaysia di landasan tepat bagi mencapai kemajuan di masa depan. Katanya saya di sini bagi membantu Perdana Menteri untuk menjayakan banyak perkara yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan seperti meringankan tugas seharian beliau dan menyusuli semua agar beliau berupaya menumpahkan lebih banyak masa dalam hal-hal dasar serta kepimpinan kepada kementerian-kementerian lain. Katanya kepada bernama dalam temu bual media pertamanya baru-baru ini. Menyoroti tempoh 2 bulan selepas menggalas tanggungjawab di Kementerian Kewangan, Amir Hamzah berumur 57 tahun itu menganggap ia satu peralihan menarik apabila berganjak kepada peranan kerajaan selepas lebih 2 dekad menceburi dunia korporat. Pada masa yang sama, Amir Hamzah turut membawa bersama profil sebagai anak sulung Allahyarham Azizan Zainul Abidin. Azizan merupakan bekas Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif CEO Syarikat Minyak dan Gas Negara Petroleum Nasional Berhad Petronas pada tahun 1988 hingga 1995. Jadi ditanya mengenai kisah di sebalik perlantikannya, Amir Hamzah mendedahkan dia didekati bagi tawaran menggalas tanggungjawab itu beberapa bulan sebelum pengumuman dalam rombakan kabinet dibuat Datuk Seri Anwar. Katanya, buat berapa lamanya saya tidak memberi sebarang persetujuan kerana ini satu keputusan yang besar. Ini juga satu peranan umum dan akhirnya saya bukanlah seorang ahli politik, katanya. Saya adalah ahli teknokrat dan tahu apa kepakaran saya serta apa yang boleh disumbangkan. Namun saya tidak berkompromi dari segi mengingatkan orang ramai bahawa saya bukanlah ahli politik, katanya. Saya tidak berjuang untuk menawan mana-mana kerusi kerana ini tiada dalam DNA genetik keluarga saya. Sebagian besar orang tahu bahawa ayah saya pernah berada dalam perkhidmatan awam, katanya merujuk kepada Azizan yang dikenali dalam sektor awam dan swasta. Azizan melakar kerjaya cemerlang dalam perkhidmatan awam bermula dengan menyertai Kementerian Pelajaran 1960-an. Dia seterusnya menjadi setiausaha sulit kanan kepada Perdana Menteri kedua, ketiga dan keempat. Demi masa depan anak cucu, dia bersarah sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri pada 1988 sebelum diberi tugas sebagai Presiden dan CEO Petronas. Berkongsi bagaimana dia dapat menyesuaikan diri dengan peranan baru, Amir Hamzah berkata jawatan itu tidak menyajikan tempo untuk berbulan madu. Perjalanan peralihan ini sememangnya menarik. Seperti yang anda sedia maklum, saya merupakan ahli korporat yang sibuk bagi satu tempoh yang lama sebelum beralih kepada kerajaan. Jadi selepas 2 bulan, apa yang pasti ini bukanlah tempoh bulan madu, katanya. Atas alasan itu juga, dia menegaskan akan melakukan yang terbaik bagi membantu Perdana Menteri mengemudi Malaysia ke arah masa depan yang lebih cerah. Pada masa yang sama, dia tidak menolak kemungkinan mengambil keputusan yang tidak popular demi keutamaan negara. Saya fikir nilai seorang teknokrat ialah kebolehan untuk menyuarakan dan melakukan apa yang tepat demi negara. Kadang-kadang ini boleh melibatkan beberapa keputusan yang sukar. Tetapi katanya, jika keputusan itu tidak popular namun perlu, maka kita kena buatlah. Sama ada anda suka atau tidak, kerana mesti memikirkan apa yang penting untuk faedah jangka panjang negara.
Jika tiada siapa pun yang mau membuat keputusan itu, maka anak cucu kita akan menanggung akibatnya, dan saya tidak fikir kita harus berkompromi dengan masa depan mereka semata-mata untuk keperluan kita pada hari ini, katanya. Ditanya sama ada dia berhasrat atau tidak untuk bertanding kursi parlimen pada masa depan, Amir Hamzah secara berseloroh berkata, "Tidaklah, saya sudah berusia 57 tahun. Tapi tengoklah nanti berapa lama saya di sini, dan kalau ada rezeki adalah, jika tak ada rezeki tak mengapa," katanya. Mengulas penglibatan dalam media sosial, Amir Hamzah mengakui dia bukanlah aktif di platform internet buat masa ini, namun tidak kisah untuk mengemaskini perkembangan mengenai kementeriannya pada masa depan. "Saya tidak kisah menggunakan platform media sosial untuk mengemaskini pengumuman kerajaan ataupun apa yang kami lakukan di Kementerian Kewangan. Bagaimanapun," katanya, "saya masih suka mengekalkan privasi untuk diri sendiri kerana saya dibawa masuk untuk membantu kerajaan berdasarkan pengalaman saya bekerja di syarikat korporat," katanya. Amir Hamzah dilantik sebagai Menteri Kewangan 2 berikutan rombakan kabinet pada 12 Disember 2023, dan dia merupakan teknokrat kedua dalam MOF yang mempunyai latar belakang korporat selepas Tengku Zafrul Abdul Aziz yang pernah berkhidmat sebagai CEO kumpulan dan pengarah eksekutif CIMB Bank CIMB Group Holding Berhad dari 27 Februari 2015 hingga 9 Mac 2020. Amir Hamzah menyertai KWSP sebagai CEO pada Mac 2021. Sebelum itu dia merupakan Presiden dan CEO Tenaga Nasional Berhad TNB dari April 2019 Februari hingga Februari 2021, dan memegang beberapa portfolio pengurusan kanan sepanjang kerjayanya dalam dunia korporat. Lulusan ijazah sarjana muda sains dalam pengurusan dalam kewangan dan ekonomi dari Syracuse University, New York. Amir Hamzah juga menghadiri program eksekutif di Stanford University dan juga Corporate Finance Evening Program di London Business School. Itu dia satu kenyataan yang begitu baik sekali ya daripada Amir Hamzah, yang menyatakan bahwa beliau bukanlah seorang ahli politik dan tugas beliau hanyalah untuk membangunkan ataupun membantu Perdana Menteri yang begitu berat tanggungjawabnya yang ditanggung sebagai Perdana Menteri. Jadi kita harapkan dengan kerjasama yang erat ini, ya, kerajaan mampu membawa negara kita ke arah yang lebih baik lagi. Black Friday, ini antara kenyataan daripada seorang pemimpin PAS, dan sekali lagi bukan saya pemimpin ini, tapi majalah khas untuk PAS ini pula menerbitkan sebuah coretan coretan ya, yang kita nampak ya, ingkar dan juga derhaka. Itu pandangan saya sahabat semua. Jadi haraka mainkan sentimen meskipun ditegah Sultan Selangor. Begitu keras kepala ya parti PAS ini, walaupun sudah secara terang-terangan Sultan Selangor menegur perkara ini, tapi ya masih lagi dikatakan Black Friday, katanya perundangan syariah terancam. Media PAS Haraka tetap meneruskan sentimen menghina sistem kehakiman meskipun Sultan Selangor telah pun bertitah agar semua pihak tidak berbuat demikian. Tajuk utama muka depan Haraka ialah Black Friday. Black Friday merujuk kepada ulasan yang dibuat oleh Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan yang juga merupakan seorang peguam. Taqiyuddin Hasan dan Haraka merujuk kepada keputusan Mahkamah Persekutuan yang mengharamkan 16 section di dalam Enactment Kesalahan Jenayah Syariah Kelantan dalam kurungan 1 2001 atas alasan ketidakperlembagaan. Kes tersebut difailkan oleh peguam Nick Elin dan anaknya, ya, mereka ini adalah rakyat Kelantan melawan kerajaan negeri, ya, Kelantan yang menggubal undang-undang tersebut. Haraka turut memberikan gambaran seolah-olah perundangan syariah terancam walaupun ia tidak sebegitu. Dalam perkembangan berkaitan, Jawatan Kuasa Khas mengkaji bidang tugas Mahkamah Syariah telah pun ditubuhkan di bawah Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam MKI untuk mendalami kebolehan Dewan Undangan Negeri menggubal undang-undang di peringkat negeri. Itu antara kenyataan. Dan saya melihat sahabat semua begitu kerasnya parti ini yang kita boleh kita boleh anggap bahwa mereka ingkar, derhaka, ya, keras kepala, mereka anggap mereka lebih hebat dan sebagainya. Sedangkan perkara ini pun sudah ditegur secara terang-terangan oleh Sultan Selangor, tapi mereka masih melakukannya. Apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan
Tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.